Kalau boleh diminta sedikit tambahan kerana ada isu tabung haji yang menjadi perbahasan cukup panas dalam Dewan ini. Teruskan dulu. Boleh? Boleh. Saya Teruskan 20 minit dulu. Saya terima itu sebagai satu boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan bicara dalam ucapan ini bagi saya merafakkan setinggi sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Yang-Pertuan Agong atas kesudian Yang di-Pertuan Agong membuat titah kepada patik-patik sekalian. Saya ingin rakamkan di sini bahawa di atas apa sahaja perbezaan pandangan dan pendapat, walaupun Dewan ini sejuk tapi kepala kita nampaknya tak sejuk, Patik ingin menegaskan pada tuanku bahawa semua kami di sini daripada mana-mana blok sekalipun adalah merupakan rakyat tuanku yang taat setia kepada negara di bawah naungan tuanku. We are all loyal subject to your majesty. Begitulah juga kita bernaung di bawah Yang-Pertuan Agong dalam satu naungan yang kita harapkan apa saja kemelut yang kita hadapi daripada COVID dan sebagainya akan berlalu. Saya juga ingin merakamkan penghargaan tidak terhingga kepada mantan Yang di-Pertua Dewan ataupun Speaker yang telah dikosongkan kerusinya semasa beliau masih segak duduk di kerusinya. Hasrat dan cita-cita Tan Sri Muhammad Arif adalah merupakan satu lambang komitmen, usaha gigih without fear or favor bagi menjadikan Parlimen Malaysia ini dihormati dan disanjung serta bertaraf dunia. Saya ingin catatkan di sini, seorang penulis dari Scotland pernah berkata sesuatu tentang Parlimen yang merupakan satu fenomena bukan sahaja pada masa ini yang disaksikan tapi juga sebelumnya daripada awal kurun ke-19 lagi. Beliau berkata, "We all know what Parliament is and we are all ashamed of it." Semua kita tahu Parlimen itu apa. Kita juga malu kadang-kadang dengan Parlimen itu sendiri. Saya yakin Tan Sri Muhammad Arif telah melakukan yang terbaik dan saya yakin usaha-usaha ini akan terus diperkasakan dan saya ingin memberikan beberapa rangkap pantun. Orangnya Arif cukup ternama. Selain Arif belum tertera. Budi Tuan terkenang selama. Kata nasihat umpama mutiara. Tuan Speaker, Parlimen kita ini adalah satu tempat yang cukup mulia. Kerana itu kita masuk Parlimen dalam adab dan etika yang ditetapkan. Tapi kita janganlah hanya luaran menjaga adab dan etika pakaian, tetapi tidak ada di sana adab dan etika ketika kita berbahas dan ketika kita berucap. Ini adalah berpandukan kepada Parlimen bebas. Ia tidak terikat. Pandangan tidak semestinya semua sama. Kita boleh berbeza. Cuma kadang-kali kita tidak dipandu oleh domer kita. Domer ataupun sedar domer yang disebut sebagai conscience itu sangat penting. Supaya segala keputusan yang kita buat, undi yang kita ambil, hujah yang kita kemukakan, mestilah berdiri di atas 3 perkara untuk sama-sama kita ambil iktibar, termasuklah kepada Parit Buntas sendiri. Pertama, domer itu dipandu oleh kekuatan hujah dan merit. Bukan kita memperkecil-kecilkan,
memilih kata-kata yang unparliamentary. Kita mesti meyakinkan apa yang kita nak hujahkan kepada soalan kenapa, konteks yang lebih besarnya apa, serta implikasi kepada tindakan-tindakan kita. So, seperti kata pepatah Inggeris, sooner or later, everyone sits down to a banquet of consequences. Dalam Islam, kaedah ini dikenali sebagai iktibar ma'alatul af'al. Bukan seronok cakap, ikut dan. Tapi apa keputusan yang kita buat di sini pasti akan memberi kesan yang besar kepada seluruh negara. Kedua, mesti mengikut peraturan dan hukum. Tak boleh kita bulldoze ikut dan. Kerana peraturan dan hukum itu sendiri adalah lambang kepada peradaban. Adalah lambang kepada ketamadunan. Ini parlimen lambang ketamadunan, tetapi orang tak nampak kita ini ikut tamadun apabila kita melanggar hukum-hukum dan juga aturan-aturan yang kita sendiri telah setujui. Dan yang ketiga, kita perlu ada GPS moral. Bukan gabungan Parti Sarawak, tidak GPS. Tapi Global Positioning System yang memandu kita dalam apa saja bicara kita di dalam dewan ini. Satu, memartabatkan kemanusiaan. Jangan hina sesama manusia. Hitam ke, putih ke, biru ke, hijau ke, kita manusia. Jadi kalau ada lagi rimak-rimak yang begitu, saya rasa kita belum lagi ada satu panduan moral yang memartabatkan manusia itu di tempatnya. Menghormati warna kulit, keturunan, latar belakang kaum, bangsa dan agama. Jangan kerana kita nak menegakkan hujah, kita menghina mana-mana kaum, mana-mana bangsa, mana-mana keturunan, kulit dan warna. Ini adalah lambang ketamadunan dan kerana itu hendaklah kita pastikan moral kita dipandu oleh lambang-lambang ini sebagai simbol kepada seluruh rakyat Malaysia. Tuan Speaker, saya akan seterusnya masuk kepada isu tabung haji. Dan saya mohon supaya soalan saya ataupun apa kenyataan yang saya buat dibuat respon oleh pihak kerajaan. Dan saya minta Tuan Speaker di atas sebab waktu dan kengkangan, melainkan Tuan Speaker bagi saya setengah jam. Sebab isu ini sangat besar, Tuan Speaker. Saya rasa kalau dibiarkan berbagai persepsi, ya bukan soal saya yang terkesan. Ya, saya selalu berdoa pada Allah, ya, seperti mana yang disebut dalam surah Yusuf, sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Kamu telah dipelesongkan dengan satu urusan untuk kepentingan kamu sendiri. Dan aku akan bersabar. Sungguhnya sabar itu adalah satu keindahan. Allah sajalah yang menjadi penolong kepada apa yang kamu katakan. Saya tidak ada masalah. Cuma yang kita bimbang ialah isu tabung haji ini melibatkan soal institusi umat Islam yang melibatkan 9 juta hampir pendeposit. 70 bilion hampir nilai dan 30 ribu hampir setiap tahun kita mengendalikan haji dan operasinya kecuali tahun ini. Maka saya tidak fikir ia masalah pribadi. Saya harus akur dan jujur di sini kepada sahabat-sahabat ahli-ahli dewan yang saya hormati sekalian. Bukan mudah untuk membuat keputusan pemulihan tabung haji. Bolehlah saya ibaratkan kata pepatah orang Melayu kita, ditelan mati mak, diluah mati bapa. Ya, keputusan yang sukar. Tapi apakan daya apabila kita mendapati dan diumpamakan tabung haji ini umpama kanser. Tabung haji ini umpama kanser, Tuan Speaker. Jika tidak diubati dan tidak dihentikan virusnya, atau tidak dihentikan pendarahannya, maka keseluruhan sistem, bukan sahaja tabung haji, tetapi kita akan menerima risiko sistemik daripada pasaran, keuangan,
dan sebagainya. Dan itulah alasannya. Tuan Speaker, boleh tambah lagi? Teruskan, ada 10 minit lagi. Sila. Minta Teruskan, tambah teruskan, lagi. teruskan. Risiko sistemik. Risiko sistemik, dan sebab itulah Gubernur Bank Negara telah mengeluarkan surat. Ini sendiri diakui oleh pengurusinya pada 23 Disember 2015, Tuan Speaker. Apa 3 perkara besar yang diletakkan di situ, yang kita anggap ini kalau tidak diubah, dia jadi kanser. Ya. 1, amalan agihan bonus, dividen hibah yang secara puratanya melebihi keuntungan semasa. Maknanya hibah dikeluarkan, ya, melebihi keuntungan semasa. Bagi tempoh 2012 hingga 2014, 107% mengakibatkan, ini kesan dia, paras reserve keuntungan terkumpul semakin merosot. Dan ini amat bahaya. Kita ada reserve, iaitu keuntungan yang dihimpunkan, yang dikumpulkan. Bila kita bayar hibah tanpa kita melihat keadaan ini, menyebabkan reserve diambil, dikorek. Dan ini amat bahaya kepada aset dan juga kesihatan tabung haji itu sendiri. Kedua, diberi ingatan tentang pematuhan Akta Seksyen 22, iaitu aset apabila lebih rendah tidak boleh dikeluarkan hibah. Dan 2014, catatan yang saya ada di sini, sejak 2014, defisitnya ialah 352 juta. 2015, defisitnya ialah 3.086 bilion. Dan 2016, defisitnya ialah 4.131 bilion. Dan bila saya pegang, sampai hujung 2018, pertengahannya sudah pun membengkak 10 bilion. Ini kansernya. Anda tidak boleh memberi apa-apa komen jikalau Anda tidak dari awal mengiktiraffi bahawa tabung haji sakit. Kalau Anda tak boleh terima ini semua, maka tak fahamlah prescription, ubat-ubat yang diberi itu. Tak fahamlah cara nak selesai dia macam mana, buat macam ini, buat macam itu. Sebab itu saya minta kita terima ni dulu. Baik. Apakah diagnosis ini, Tuan Speaker, adalah daripada saya sendiri ataupun sekadar daripada pengurusan tabung haji yang baru? Saya ingin jelaskan di sini. Diagnosis ini dari segi kita kata sakitnya tabung haji ini. Macam kanser, kalau kita tak buat sesuatu, masalah. Maka, yang memberikan kita hasil daripada rumusan ini, sebab itu ahli-ahli dewan sekalian dan mereka yang tular di luar sana, terima ini dulu. Orang Arab kata, ma la yasluh awwaluhu la yasluh akhiruhu. Kalau pada awal tak faham, tak boleh tengok masalah, maka di hujungnya kita tak akan nampak penyelesaian. Sebab itu bila dah keluar satu jawapan yang saya tanya pada hari pertama, dia kata buat untung. Bermakna penyelesaian itu sudah pun dapat. Tetapi kerana kita tak faham apa realiti asalnya, awalnya apa, maka kita tak akan faham ubat-ubat yang diberikan untuk kita pulihkan dengan apa yang dinamakan sebagai Plan Pemulihan dan Penstrukturan Semula Tabung Haji. Situ dulu. Tuan Speaker, PwC telah dilantik pada Oktober 2018. Saya ada lagi 5 minit, Tuan Speaker. Tolong bagi saya masa sikit. PwC pada Oktober 2018 telah mengeluarkan dapatannya. Ernst & Young pada 2018 juga telah mengeluarkan dapatannya. Begitu juga Jabatan Audit Negara sebelumnya telah pun memberikan emphasis of matter. Dan saya nak cek dengan pengurusi tabung haji yang sebelum saya ambil alih, duk ada di sini baling, Roland Berger. Pada Februari 2018, tabung haji ambil Roland Berger ini untuk buat satu forensik. Supaya saya pun yakin,
Takkanlah pengurusi tabung haji yang hebat, perkasa ini, dia nak runtuhkan tabung haji. Saya rasa tidak ada. Mesti dia nak pertahankan. Mestilah dia akan tahu ini tanggungjawab besar. Sebab itu dia lantik Roland Berger ini. Tapi yang bila saya datang, saya lantik lagi PwC, kita lantik lagi Ernst & Young, kita ambil lagi daripada laporan Jabatan Audit Negara, dan Bank Negara follow up pada tahun 2019, maka ini hasilnya. Boleh kita kongsi bersama dalam Dewan Yang Mulia ini. Hasilnya telah menunjukkan, ada 8 semua, tapi saya ambil yang besar-besar sahaja. Hasilnya menunjukkan aset lebih rendah dari tanggungan sejak 2014. Dan betul lah apabila Gubernur Bank Negara telah highlight benda itu. Makna kita nak justify. Bukan kita nak senang-senang kata aset lebih rendah. Tidak, kita nak justify lagi. Kita nak verify lagi, orang putih kata. Kita nak tengok betul ke? Atau ini sekadar emosi? Tidak. Jawapannya memang betul sejak daripada 2014, 2015, 2016, aset lebih rendah. Dan pada, saya ambil 2018 setelah kita buat rosot nilai dan sebagainya, ia membengkak hingga 10 bilion. Tuan Speaker, tolong catat elok-elok apa yang saya nak kata ini. Kalau ikut daripada laporan 2014 sampai 2016 ini, hibah tidak boleh dikeluarkan. Hibah tak boleh dikeluarkan. Sebab itu dalam dapatan mereka seterusnya menyatakan bahawa berlaku pelanggaran Akta Seksyen 22 yang menyatakan bahawa hibah tidak boleh dikeluarkan dalam keadaan aset lebih rendah daripada tanggungan. Dan itulah yang berlaku sejak 2014. Boleh sikit. Saya dengar dah. Nama Saya disebut masa beberapa saya kali. tidak ada. Tak boleh lah macam itu. Saya- Tak boleh lah. Kalau nak adil, Tuan Speaker, ayat Quran telah dilafazkan, Tuan dibaca Speaker, dengan elok. saya harap- Kita kena bercakap berlandaskan Tuan tulil Speaker, haq walau kana muron. Bercakaplah kamu Tuan benar Speaker, walaupun pahit. Saya sedia menerimanya. Saya- Tapi berilah saya peluang sedikit. Saya ada hanya 3 akan je persoalan. mendengar Tengok, apa yang akan 3 je dijelaskan persoalan. Kalau tak oleh bagi, Baling ini baik bercakap apabila tulis buku, dia tulis dalam surat khabar je. Tak payah berucap. kita bahas dalam parlimen. Tuan Speaker, Yang Baling, ini floor Pak Bunta, kita dengar dulu. You tak apa, you have your floor later. Tak apa, you boleh. Baik, tak apa. Baik, saya akan bagi cerita. Baik, tak apa. Speaker, saya jujurnya, tak apalah. Sa- Yang berhormat tak gentleman. Itulah saya akan bahas, saya akan jawab balik. yes. Tapi saya nak bagi tahu, saya nak tanya satu Tak je payah, soalan. tak payah. Saya tidak Satu akan je layan soalan apa-apa ni. soalan. Ini soalan ni kena Tuan jawab. Speaker, Kenapa kami paksa boleh yang berhormat kerana waktu jadi Tuan menteri Speaker, suruh buat RCI. okey, Dia kata apa? Tak apa. Tak apa ni, Baling. Baik. You sabar. I mean, saya rasa yang itu berhormat saya boleh jawab Baling. Saya tak akan boleh. jawab. Jangan Sabar. macam itu. Sabar, saya akan Kita jawab. orang baik-baik. Tuan Tadi Speaker, niat baik, buka dimah baik. Saya rasa must be fair. Itu saya nak Tuan minta. Speaker, Baik, Baling. Terima kasih. Sila. Pak Bunta, sila. Saya hanya mencatatkan laporan Baling. Bukan saya reka. Ini adalah laporan. Sebagai bekas pengurusi tabung haji, saya penuh syarat dengan maklumat jua. Silakan. Jangan pandang rendah kepada orang lain. Saya tidak pernah memandang rendah. Saya hanya Pak Bunta, melaporkan teruskan Pak Bunta. Teruskan. apa yang ada hasil dapatan daripada siasatan bebas. Tuan Speaker, masa saya ambil alih, aset Tuan Speaker. 48.2 bilion. Tahun 2017, 74.7 bilion kami simpan duit dalam tabung haji. Saya ada fakta zaman saya jadi pengurusi. Tak apa ni, Baling. You will have your time. Tak apa. Pak Bunta. Have your floor. Saya akan dengar. Tolong maklum saya bila Ada Baling floor pun janganlah akan mengelirukan berucap. Dewan. Dah. Alah, mentang-mentang ada floor, Saya boleh tidak- cerita apa. Malam kang viral lah apa yang Bagan Datuk ni Padik Bunta cakap ni macam dia betul. Saya sekadar melaporkan siasatan bebas. Laporan Itu bolehlah saja. dibahaskan. Kalau Bahaslah. cakap seorang-seorang bukan bahas. Bahaslah nanti. Bila Ini bahas. Bila Dah nanti, bahas dengan Padik Bunta lah sekarang Tuan bahas. Speaker, bila Zaman saya tiap-tiap pasal tahun syarat- ada buku macam ni tabung haji.
Zaman YB ada buku menjadi atas meja untuk ahli parlimen tengok. Tak ada. Dia bahas dengan kursi. Kosong aja. Dia akan berbahas. Dah kalau dia tak boleh jawab, mana dia bahas dengan kursi je lah. Ahli yang berhormat sila. Sila Baik Satu Bunta. ya. Baik. Apa pun saya nak rekodkan, ini tidak adil pembahasan ini sebagai seorang bekas menteri. Ini saya nak masuk dalam handset. Mengelirukan Dewan. Terima kasih Baling. Terima kasih Pak Salah. Sila Baik Bunta. Kan Baling. Nanti yang akan jawab menteri. Baling bukan menteri agama. Iyalah, Bekas kalau dari menteri sentuh, yang hormat bekas bekas menteri kursi, bertanggungjawab bagi dia lah. jawab. Kalau nak jadi menteri besok, kena bertanggungjawab. Tuan Speaker. Saya yang bukan. Okey. Sekarang, kalau Perikatan Nasional sekarang adalah kerajaan, sudah tentulah Baling akan ada akses untuk bincang dengan tabung haji. Ya, tapi malam ni keluar dah viral dah seolah-olah Baik Bunta ni betul Yang lah. hormat semua buat tuduhan tu. forensik auditing 2 Aduh. tahun setengah. 22 bulan buat forensik auditing. Tidak ada dapat kami curi Bunta. duit. Kami tidak pernah. Baik, saya minta Baik Bunta sila rumuskan. Ya. Baik Bunta ni bukan pandai sangat pun bab-bab tu, harta semua. Nampak tak Tuan Speaker? Ini yang saya kata tadi tu. Dia tak dengar yang kata Domer tadi. Dulu Pakatan Harapan kata kami curi duit. Perompak. Baling Pasir Salak, sila duduk. Baling. Saya nak minta Baik Bunta rumuskan. Poin-poin penting. Pedih dia dengar. Aset turun nilai, turun nilai. Faham ke pun? Zakat. Tuan Speaker, nilai rosot juga tidak diletakkan pada tahap yang sebenarnya, iaitu berlaku pertukaran 70%, 80%, 90%. Are you saying Jabatan Audit Negara menipu? Saya tidak. Are you saying Jan menipu? Tuan Speaker, saya nak cakap, Teruskan. saya nak cakap Saya- macam mana saya bagi- kalau ada gangguan. untuk rumuskan. Baik, sila. Saya sebut ini adalah hasil daripada emphasis of matter daripada Jabatan Audit Negara tentang kewangan tabung haji berakhir 2017. Kenapa Jan bagi kupon sebelum-sebelum itu luluskan Saya tak untuk tahu. bayar hibah? Kenapa? Kami tak boleh bayar hibah kalau Jabatan Audit Negara tak bagi kupon meluluskan letak- dan diluluskan dalam parlimen. Tuan Speaker, dia letak dalam emphasis of matter. Emphasis of matter ni Sis tu dia tak ada satu ketepatan. Ini forensik kami buat ni setiap tahun punya Macam mana, keuntungan. Tuan Speaker? Kami bekerja untuk Tuan Speaker, semua pendeposit. saya Itu nak yang kami jawab. ada rakyat kata dulu. Dia nak Saya pulang nak- balik. Yang berhormat menteri waktu tu Saya kata tak nak perlu. jawab. Halal. Baling. Sila duduk. Yeah. Enough. You will have your time. You will have. Sila minta last 1 minute. Saya nak bagi 1 minit. tahu, Rumuskan. emphasis of matter ini bukan kata dia tak layak keluarkan. Itu hanya satu teguran yang sangat-sangat keras. Maksudnya itu. Dan ini independen. Nantilah, dengar dulu. Dengar dulu. Ini yang saya kata, dengar dulu. Kemudian anda nak jawab, silakan. Sebab itu saya kata, rosot nilai tidak dibuat dengan Saya dah betul. dengar. Saya nak bagi pandangan Yang hujah. kemudian- Tapi tak kasih. Lepas tu Dibuat kawan-kawan Parik Bunta semua tuduh. Baling. Ini floor Baik Bunta. Bagi Baik Bunta rumuskan saya kata. Apa yang menuduh Kena sesuatu? buat peraturan baru Saya ni, hanya speaker. memberi Bila laporan tuduhan saja. dibuat, mesti benar berjawab. Siapa yang Jangan menuduh? mendengar Saya je. tidak menuduh. Saya hanya menceritakan apa yang menjadikan kami melakukan penstrukturan semula. Itu saja. Kalau tak setuju, silakan. Saya tidak ada masalah. Okay, saya nak tanya satu je soalan. Lepas tu, Tuan adakah Speaker, kami saya mencuri tak duit ingin tabung haji? menjelaskan. Baik. Baling sila. Ya. Ikut peraturan mesyuarat Baling, sila duduk. Dan last 1 minute. Sila jawab. Adakah mereka Laporan mencuri polis harta telah tabung pun haji dibuat kepada Abdul Aziz Abdul Rahim, Dah dipanggil CEO dan dibuktikan Ismi, tidak ada kes. CEO Johan Saya dah Abdullah, dipanggil. CEO Adi Azwan, CFO Ruzaida Umar, LA Hazlina Muhammad Khalid, SGM Rafina Muhammad Arif di atas salah guna dana Yayasan Tabung Haji. Bukan tabung haji, okey? Bukan duit tabung haji. Yayasan tu UMNO sumbang 25 juta Baik. kepada yayasan. Polis dah sahkan benda tu. Tak betul. Silakan. Tak ada pencurian duit tabung haji. UMNO gave 25 million to yayasan Baik, Speaker. untuk agihkan kepada
Baik, Pak Buta, saya telah berikan lebih masa, sepatutnya 4.42, sekarang 4.47. I given additional 5 minutes. Baik. Dan di atas gangguan tersebut, saya telah beri masa. Saya nak... Ya. Sekali lagi, saya bagi last 1 minute. Saya juga ingin menjelaskan di sini Bilakah yang tentang berhormat ingin bertaubat keuangan kerana telah melakukan tabung haji pada dosa tahun menuduh orang? 2017. Saya tidak menuduh sesiapa dalam dewan ini, Tuan Speaker. Saya hanya tuduh menceritakan Tanya soalan, ada apa yang curi ada duit dalam atau ini. tidak? Kita dia orang Duit curi tabung yang haji tidak. kena curi oleh urusi atau tidak? Itu saya tanya. TH Sebagai seorang Islam yang baca ayat Quran tadi. Baling. You will have your time, Baling. Is it not clear what I said? Saya bagi di tempoh last 1 minute. Sekali lagi, jaga. Tuan Speaker, tiada langsung nilai rosok dibuat dalam pelaburan selaku rakan, iaitu dalam TH Heavy Engineering dan Pelikan Berhad dengan kehilangan nilai rosok dia iaitu 478 juta. Termasuk juga yang patut diterima dari anak syarikat 510 juta, tidak diterima, yang diterima hanya 125 juta. Ini akan menggambarkan keadaan sebenar Baik, kedudukan Buta. kewangan tabung haji, dan kerana itulah kami telah mengambil tindakan untuk melakukan pemulihan dan menstrukturkan semula, dan alhamdulillah jawapan daripada Perdana Menteri pada 13 Julai 2020 kan bahawa kedudukan terkini aset lembaga tabung haji seperti yang diumumkan dalam laporan prestasi setengah tahun pertama 2020 setelah saya tinggalkan Buat magic, adalah itu buat magic. berjumlah 78 bilion dengan Saya lebihan tinggalkan aset 74 berbanding bilion. liability 9 bilion. Baik, terima Dan kasih, lebih Pak penting Buta. daripada itu, selaras dengan pelaksanaan pelan pemulihan ini, aset-aset yang kurang berdaya saing telah dipindahkan kepada syarikat tujuan khas urus harta jemaah di bawah ke Kementerian Keuangan dipadankan, dan dengan demikian lebih penting daripada ini hujah yang dilakukan, fitnah dilakukan, TH tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Ini paling penting untuk kita jawab kepada rakyat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Buta. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pada Datuk Yang Dipertua di atas peluang yang diberikan kepada saya menyertai pembahasan setitah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Di sini dengan izin saya pohon kerjasama Datuk Yang Dipertua, saya nak menggunakan peraturan mesyuarat 37.2. Saya tak pernah ganggu siapa-siapa dalam masa perbahasan ni. Saya minta jangan ada. Saya minta kerjasama Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Di kesempatan ini juga Takut bahas. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas serta tahniah kepada seluruh pertugas-pertugas yang telah melaksanakan tugasan tanggungjawab yang begitu baik menangani viral corona COVID-19, termasuk ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini yang beri kerjasama padu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Syabas dan tahniah baling mengucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Yang Dipertua, isu yang saya nak bahaskan hari ini adalah khususnya berkaitan dengan isu yang amat-amat dekat di hati rakyat keseluruhan, khususnya 9.3 juta pendeposit tabung haji. Jadi saya telah menunggu 2 tahun untuk memberi penjelasan ini. Jadi izinkan saya tanpa ada gangguan. Thank you, sir. Datuk Yang Dipertua, isu tabung haji ini sangat penting. Setelah saya telah dilantik sebagai pengurusi tabung haji pada 1 hari bulan Julai tahun 2013, saya bersama-sama pihak pengurusan tertinggi tabung haji pada ketika itu telah diamanahkan untuk menjaga rakyat Malaysia yang rakyat Malaysia yang berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah, menjaga kebajikan mereka apabila mereka melangsungkan ibadah tabung haji, ibadah haji. Dan juga pengurusan tertinggi diamanahkan lebih berat lagi untuk meningkatkan kepentingan tabung haji sebagai institusi kewangan umat Islam
tetapi juga mengekalkan pulangan kompetitif terhadap pendeposit tabung haji. Alhamdulillah, ketika mula-mula saya menjadi pengerusi tabung haji, jumlah pendeposit tabung haji waktu itu adalah 45.7 bilion ringgit. Jumlah deposit ini terus meningkat kepada 73.5 bilion pada tahun 2017, iaitu penambahan sebanyak jumlah 27.8 bilion dalam tempoh masa 4 tahun sahaja. Berbanding dengan pencapaian Pakatan Harapan yang menyebabkan deposit turun sebanyak 5.1 bilion kepada angka 69 bilion, manakala bilangan pendeposit juga menurun sebanyak 500,000 orang apabila Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan pemerintahan. Datuk Yang di-Pertua, saya 2 tahun sejak 2018 sampailah ke hari ini masih lagi digelar sebagai penyamun, dipanggil perompak, malah dipanggil pencuri wang tabung haji. Dalam Dewan Yang Mulia ini pun ada rakan-rakan belah sana manggil saya pencuri duit tabung haji. Lebih dahsyat lagi, Datuk Yang di-Pertua, saya dituduh sebagai seorang Hindu masuk Islam. Mana mungkin menjadi pengurusi tabung haji. Dengan diberikan nama pula Kalimutu, Datuk Yang di-Pertua. Saya dimalukan sedemikian rupa, sedangkan sepanjang kami mengendalikan institusi kewangan ulung umat Islam ini, kami tidak pernah gagal walau sekali pun untuk membentangkan laporan kewangan tahunan pada setiap tahun. Contoh saya bawa, Datuk Yang di-Pertua, ini adalah tahun 2013. Ini laporan 2014. Ini laporan 2015. Ini laporan 2016. Kita letakkan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk semua rakan-rakan bijaksana ahli parlimen untuk melihat. Dan kalau kita tengok pada hari ini, kerajaan di bawah Pakatan Harapan yang dianggap telus, gagah, perkasa, transparansi, integriti dengan izin yang begitu tinggi. Sampai hari ini tahun 2020, 2 tahun, tidak ada satu pun laporan daripada tabung haji dibentangkan kepada kita semua. Jadi ini persoalan saya. Di manakah laporan kewangan tahunan untuk 2018-2009? Jika tidak ada, bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan yang bijaksana boleh membayar yang diterajui oleh Parit Bunta tergamak mengumumkan hibah sebelum prestasi mereka diaudit oleh Jabatan Audit Negara? Keperluan dan kewajipan menyediakan laporan tahunan penyata kewangan ini disebut dengan jelas di dalam Seksyen 5 dan 6 Akta Perbadanan, Akta Badan Berkanun, Akaun dan Laporan tahun 1980, Akta 240. Datuk Yang di-Pertua, apa yang menyedihkan, laungan perompak, penyamun, pencuri tersebut berdasarkan kononnya saya bersama pihak pengurusan tertinggi tabung haji dituduh melakukan perkara-perkara berikut. Nombor 1, tuduhan pertama, kami telah memberikan hibah kepada pendeposit tabung haji sedangkan liability adalah melebihi aset walaupun bank negara telah menegur perbuatan tersebut. Saya ingin jelaskan di sini bahawa lembaga tabung haji adalah sebuah perbadanan yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 dan Akta Badan Berkanun 1980, Akta 240, serta tidak terikat dengan peraturan-peraturan bank negara. Kerana itu tabung haji boleh membayar dividen atau hibah tinggi berbanding dengan bank-bank lain di bawah bank negara. Maka pemberian hibah kepada pendeposit mestilah dibayar menurut Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 dalam kurungan, Seksyen 22 kurungan 1. Di antara menyebut, lembaga boleh mengikut budi bicara mutlaknya menentukan pada bila-bila masa sama ada wajar untuk mengisytiharkan sesuatu jumlah wang sebagai untung boleh agih, iaitu hibah dengan kelulusan menteri. Seksyen 22 kurungan 3 dan Seksyen 22 kurungan 3 kurungan A pula di antara menyebut bahawa tiada untung boleh agih, iaitu hibah boleh diisytiharkan dalam mana-mana tahun melainkan jika pada akhir tahun aset kumpulan wang tidak kurang daripada jumlah liability kumpulan wang. Datuk Yang di-Pertua,
Kalau kita lihat pada muka surat 10, iaitu dalam Penyata Kewangan 2017, tabung haji, pihak berkuasa pengurusan telah melaporkan kerugian reserve lain-lain berjumlah 4.6 bilion. Kerugian ini adalah hasil daripada perbezaan harga kos equity saham yang dibeli dengan harga pasaran semasa pada tarikh laporan kewangan ini dibuat. Datuk Yang Dipertua, ini adalah kerugian yang belum direalisasikan kerana saham-saham tersebut masih dipegang oleh tabung haji dan harga pasaran akan turun naik bila harga bursa saham pulih. Dan perlu ingat, masa itu prestasi bursa saham ini menjejaskan semua syarikat-syarikat di Malaysia, bukan hanya syarikat di dalam pelaburan tabung haji. Yang ini pun dinyatakan oleh pihak pengurusan dalam Penyata Kewangan. Jadi di mana asas tuduhan mereka kata laporan penyata kewangan itu salah, menyeleweng, ibarat kanser, tenat dan sehingga menakutkan pendeposit semua yang keluar daripada mengeluarkan wang daripada tabung haji. Datuk Yang Dipertua, saya dan pengurusan tertinggi tabung haji telah dituduh melelong aset tabung haji. Jika benar, kenapa aset tabung haji boleh meningkat RM26.5 bilion sepanjang saya menjadi pengerusi? Ini adalah aset yang tabung haji memperolehi dalam bentuk fizikal, sama ada dalam bentuk ladang, bangunan, hotel, tanah, saham dan lain-lain lagi. Ini adalah aset-aset yang mempunyai nilai dan boleh dicairkan kepada tunai pada bila-bila masa jika keadaan mendesak. Yang Berhormat Baling, Datuk Yang Dipertua, Baling ada mohon celahan daripada Langkawi. Nak berikan tak? I'm going to give it to you. Bagi saya habiskan paragraf ni. Saya habiskan ni, saya akan panggil. Saya boleh, sekejap. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Buat teguran sekarang. Ya, kejap. Saya bagi sekejap. Saya ada satu topik, lepas tu saya bagi saya tu. pun sekejap, Datuk ya. Yang Dipertua, semasa saya menerajui tabung haji, terdapatnya jawatan kuasa panel pelaburan yang memantau pelaburan tabung haji, dan ahli jawatan kuasa panel pelaburan ini merupakan mereka yang sangat berkaliber, hebat, terulung. Jadi saya nak tanya kepada menteri yang ada, menteri baru sekarang ni, kena jawab, saya nak tanya dia, kenapa, adakah mereka-mereka yang dipercayai oleh Yang Berhormat Langkawi sendiri yang diletakkan dalam panel pelaburan tabung haji, iaitu di antara mereka tidak lain tidak bukan Yang Berbahagia Datuk Nur Samsiah binti Yunus, Governor Bank Negara sekarang, Yang Berbahagia Tan Sri Wahid Omar, pengurusi bursa dan pengurusi lembaga pengarah UKM sekarang, Yang Berbahagia Datuk Mukzaini Abdul Wahab, waktu itu adalah pengarah urusan Shell. Ada juga Yang Berbahagia Datuk Abdul Rahman Ahmad yang hari ini mengambil alih kerjaya Menteri Kewangan, menjadi mengurusi Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan CIMB. Lebih ramai lagi yang telah dilantik untuk menerajui panel. Apa yang dibuat oleh pihak tabung haji, pengurusan tertinggi tabung haji, keputusan pelaburan perlu diperakui oleh panel pelaburan ini. Sebelum kami membuat apa-apa keputusan, diperakui, dan risk management, kami akan ikut apa yang disyorkan oleh iaitu panel pelaburan tadi. Tapi saya difahamkan pada hari ini Kerajaan Pakatan Harapan sudah tidak guna lagi panel pelaburan ini. Ya, Tun, silakan. Terima kasih, Sila Langkawi. Betul. Ahli yang berhormat akan berpeluang untuk menjelaskan segala-galanya di dalam mahkamah apabila ada tuduhan. Kita bukan mahkamah di sini. Penjelasan macam cerita dalam akhbar saja. Soalan YB Langkawi ni apa? Adakah cerap? What's your soalan? You wanted to ask me soalan, macam saya nak tahu. bagi tahu Nah, soalan saya belum dituduh lagi. Untuk maklumat Yang Berhormat Langkawi, Berpeluang. saya tidak ada satu kes pun dituduh atas tabung haji sampai 2 tahun 2 bulan ni. Satu kes pun tidak ada. Go and check the facts, sir. Saya tidak ada tuduhan. Ini adalah yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi waktu duduk di sana. Tunjuk kat muka saya, itulah dia penyamun penjangat tabung haji ada sini. Saya berada di situ. Tapi hakikatnya saya tidak pernah ada sebarang tuduhan yang hitam hebat kat situ. Google sekarang. Ada tak tuduhan atas nama Aziz Rahim? Simpan Renggam, sorry, Simpan Renggam. Hebat tu, Google sekarang. Ada tak satu tuduhan
atas nama tabung haji. Silakan. Lepas tu bangkit. Jadi Tun, cukuplah saya nak sambung, saya ada banyak penting lagi perkara yang saya nak sebut. Thank you sir, thank you. Jadi Datuk Yang di-Pertua, saya tak bagi laluan pada sesiapa lagi. Walau bagaimanapun pada hari ini, saya nak menyatakan, saya nak kupas beberapa perkara penting yang rakyat di luar sana perlu tahu. Parit Bunta menyebut bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telah menyuntik 19.1 bilion ringgit ke dalam sebuah syarikat. Syarikat ini kononnya adalah MOF Incorporated yang mana properti bangunan tabung haji, hotel-hotel tabung haji semuanya telah dijual kepada mereka, malah telah ditukar nama, saya difahamkan. Telah tukar nama, hotel-hotel semua ditukar nama. Hotel-hotel yang dijual, 4 hotel yang ada tabung haji jual kepada UJSB. Ada surat menteri meluluskan, menteri lama lah, meluluskan jual seluruh perabot, seluruh peti ais, seluruh dapur, katil, 4 hotel ni dengan harga RM10,000 sahaja. 4 hotel. Datuk Yang di-Pertua pergi beli cepat. Datuk Yang di-Pertua boleh buat 50 homestay dekat kawasan Datuk Yang di-Pertua pergi. RM10,000. Punya murah mereka jual. Bukan sekadar itu. Yang menyedihkan, kononnya integriti terhebat Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Hebat. Saya baru dapat hari ini dalam laporan SSM, syarikat ini paid up capital RM1 sahaja. RM1 dana urus harta jemaah sekalian berhad. Paid up capital only RM1 sir, dengan izin Allah. Bukan $1, RM1. Mana mungkin boleh menyelesaikan masalah 29 bilion. Dan setakat hari ini saya nak maklum kepada Datuk Yang di-Pertua, syarikat ini telah mengambil alih aset-aset ini sampai hari ini hanya membayar RM100 juta sahaja. Dan wahal RM10 juta telah ditukar nama, telah dipindah. Malah kalau Datuk Yang di-Pertua nak pergi Mekah tahun depan, pergi transit duduk di hotel mana-mana tabung haji, kena bayar sewa kepada UJSB. Itulah kepandaian, kehebatan Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Kononnya telus. Dan saya nak menyatakan di sini, tadi yang Berhormat Langkawi sebut, kerajaan baru di bawah kepimpinan Perdana Menteri buang orang-orang pandai, cerdik pandai. Ini kenapa pergi buang semua panel pelabur-pelabur yang pandai-pandai ini di tabung haji? Kenapa ditutup panel pelabur ni? Ini di antara perkara yang harus dijawab. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin bagi tahu, apatah lagi sukuk. Sukuk yang mereka keluarkan ini dengan izin adalah non-transferable, non-guaranteed dengan izin. Tadi Baling minta saya untuk mencelah. Beliau yang minta. Ya, pasal kes tu, pasal Okey. kes. Jadi saya Pasal memberikan hak saya kepada Langkawi untuk Ya. mewakili saya. Tak boleh, pasal Tun. kes. Tak boleh lah macam tu. Ini bukan passing baton. Pasal no, saya You tak must bagi. be gentleman, I sir. gave to you. Must be gentleman. You must face. No. Tun, Don't if wait. you are really a gentleman, Datuk Yang di-Pertua jangan buang Soalan sendiri. saya berikan hak saya kepada YB Langkawi, Tuan Kerusi tabung di-Pertua. haji, saya ada banyak maklumat tentang Jikalau- Pakatan Harapan yang Jikalau telah membohong Baling rakyat. anak jantan, Keliru sila Pakatan berhadapan dengan telah Tun. bohong rakyat. No. Jikalau Baling anak jantan, sila berhadapan dengan salah. Langkawi. Tadi Berani kau kerana salah benar. saya. Jikalau Sempang Renggam telah diberi laluan oleh Baling, so Sempang Renggam kena respon kepada Baling. Sila. Sempang Renggam memberikan haknya kepada Langkawi untuk mewakili Sempang Saya dah Renggam. bagi. Itu tak betul. 37 No. Tidak. Saya tidak mau bagi. Penakut. Datuk Yang di-Pertua, tadi kita dengar dalam Dewan Yang Mulia ni only 20 minutes ago sir, dengan izin. Yang Berhormat Langkawi sebut, kami telah ada orang datang geledah rumah, siasat, tangkap. Datuk Yang di-Pertua, saya dilokapkan 11 malam tanpa ada sebarang. 11 malam digeledah rumah saya, akaun mak saya dibekukan, semua digeledah. Anak-anak saya sampai hari ini akaun tak lepas. Undang-undang menyatakan hanya 1 tahun saja boleh sita. Dah 2 tahun. Inilah kerajaan katun di bawah kepimpinan Yang Berhormat Langkawi. Double standard. Tadi Yang Berhormat Langkawi sebut. Tadi Yang Berhormat Langkawi sebut. Dia kata, tahu kami digeledah, kena tangkap, kena itu. Habis kami tak kena waktu Yang Berhormat Langkawi. Yang Berhormat Langkawi tidak menzalimi. Zalim kami. Bulan puasa, SPRM datang rumah saya pukul 11 pagi. Buka puasa, sahur, baru balik. Buka puasa, tarawih, sahur, the next day baru balik. Jadi, apa ada bezanya sekarang? Biarlah Yang Berhormat Paguh buat kerja dia, jangan ganggu. Jadi, Datuk Yang di-Pertua, saya tak nak
macam saya sebutkan tadi, saya nak bertenang, saya nak bercakap dengan keadaan yang tenang. Saya suka bahas ni, biarlah bahas secara ada tamadun. Kita bertamadun lah, jangan provokasi. Jangan cakap benda yang mereka tak buat. Mereka dah buat. Jadi, Datuk Yang di-Pertua, saya nak bertanya kepada kekanda Yang Berhormat Parit Muntah, kenapa nak tipu rakyat dengan mengatakan aset dipindahkan? Milik wahal hakikat sebenarnya, aset-aset tabung haji telah dijual dengan bukan milik tabung haji lagi. Dalam perjanjian pemindahan aset di antara tabung haji dan UJSB tersebut, saya difahamkan daripada 19.9 bilion ini tadi, hanya 100 milion saja yang telah dibayar. Datuk Yang di-Pertua, saya nak tanya kepada kerajaan ataupun menteri sekarang, Menteri Kewangan dan sebagainya. Jadi sepanjang zaman tabung haji, zaman Yang Berhormat Pekan yang dituduh perompak, penyuri, pencuri, penyamun, termasuk saya lah. Saya nak tanya, kenapa zaman kami rakyat boleh dapat manfaat dividen hibah sehingga 7.25% di antara tahun 2013 hingga 2017. Kami juga telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Kami ini mengikut, kalau ikut peruntukan undang-undang, peruntukan tabung haji, kami ini semuanya mesti diaudit oleh JAN, Jabatan Audit Negara. Dan di sini terang-terang ada menyatakan there is a reasonable suspicious for the hibah for 2018 and 19. We paid without complying Section 22 of the Tabung Haji Act. This and above reason are sufficient enough to sack all the board. Ini peruntukan undang-undang yang ada. Kalau ikutkan hari ini, semua lembaga pengarah harus dipecat kerana mengeluarkan dividen tanpa ada certified daripada Jabatan Audit Negara. Bukan sekadar itu. Banyak lagi Datuk Yang di-Pertua. Saya nak sebutkan Datuk Seri Yang Pertua. Di antaranya, saya nak bagi tahulah. Saya tahu masa tak ada, masa saya Langkawi dah kacau. Saya nak sikit masa tambah. This is important. Rakyat kena tahu. Saya nak bagi tahu salah guna mereka, apa yang mereka telah salah. Di antaranya perkara yang pokok. Saya nak sebutkan, saya bukan nak jadi resis. Ini berkaitan dengan tabung haji plantation. Zaman saya menjadi pengurusi plantation, setiap tahun, Datuk Yang di-Pertua, setiap tahun 2015 kami untung 18.714 juta ringgit. 2016 127.296,000 ringgit. 2017 60.99 juta ringgit. Datuk Yang di-Pertua, bila Pakatan ambil alih saja, Pakatan Harapan, tahun pertama rugi 678 juta 111,000 ringgit. Ini bermakna tabung haji telah diurus stabil dengan baik oleh kerajaan terdahulu. Tapi mereka ambil alih, mereka menjahanamkan dan menuduh. Setiap kali menuduh. Last kali, pasal berkaitan dengan tabung haji plantation. Saya nak bagi tahu kepada Datuk Yang di-Pertua, untuk Dewan Yang Mulia ni. Tak boleh rumuskan? Silakan. Ya boleh, saya nak minta sikit macam mana Langkawi. It's not fair. Saya pun YB biasa, yang buat Langkawi pun YB biasa. Jadi datang daripada negeri Kedah. Okey, sana pembangkang, sini kerajaan. Please be fair, sir. Saya nak bagi tahu kepada Datuk Yang di-Pertua. Ini berkaitan dengan kes penjualan tanah di syarikat di Sarawak, dua buah anak syarikat tabung haji bernama Bumi Suria Ventures dan Maju Warisan. Sebuah syarikat, saya bukan nak resis. I'm not going to be a racist ya. Saya nak keuntungan, pulangan yang begitu baik untuk tabung haji. Zaman kami pun ada jual pada bukan Islam, no issue. Isu dia sekarang ni, sebuah syarikat yang bernama Tamako Plantation. Bagaimanakah sebenarnya kaedah penjualan berkenaan? Saya nak semua siasat. Saya difahamkan market value dia hari ini telah dibuat 200 lebih juta ringgit. Dan mereka nak menjual dengan penilaian 224 juta. Mereka nak jual sekarang ni dengan harga 170 juta. 170 juta ringgit. Mereka nak jual sekarang. Jadi saya nak tanya kepada mereka ni, kepada pengurusan tabung haji, apakah status penjualan ini? Dah jual ke belum? Saya difahamkan mereka dah bayar 50 juta ringgit deposit walaupun belum sign. SPA belum lagi dimaktubkan. Dan saya nak bagi tahu kepada Dewan Yang Mulia ini, khususnya kepada Yang Berhormat Langkawi, ahli lembaga pengarah yang beli syarikat ni, iaitu Tamako Plantation ini, Yang Berhormat Kulim kata, no, we don't deal with non-Muslim. Tak apa, kita tak resis. Yang mereka ahli lembaga pengarahnya, Lim Sin Hua, Lim Chun Leng, Lim Wai Fung, Lim Chun Siong, Li Ban Long. Inilah
ahli lembaga pengarah syarikat ini yang membeli. Syarikat yang saya nak sebut, yang saya sebutkan tadi. Dan saya juga nak bagi tahu, waktu zaman kami memerintah dulu, kami menjadi ketua di tabung haji, kami mempunyai lebih 100,000 hektar tanah yang melebihi keluasan Singapura. Hari ini lebih 70,000 yang nak dijual kepada syarikat Tamako ni. Dan mereka nak jual dengan harga murah. Ada surat pula yang dikeluarkan oleh pengurusan tertinggi tabung haji untuk mengkurangkan value dia. Harga dia dikurangkan valuation. Ada surat, ada arahan daripada pengurusan tertinggi tabung haji. Jadi saya nak bagi tahu kepada Datuk yang dipertua, saya faham, saya pun akur apa yang walaupun saya tak habis, tapi saya ada sure. Sure saya ni penting supaya saya nak dengar apa yang dinyatakan besok oleh Yang Berhormat Menteri. Saya nak dia jawab berkaitan dengan apa yang saya sebut, berkaitan dengan Tamako, berkaitan dengan UGSB, berkaitan dengan kenapa tidak ada audit report ataupun laporan tabung haji setiap tahun dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan saya nak tahu keputusan menjual 14 anak syarikat TH Plantation ketika pemerintahan Pakatan Harapan juga akan menyebabkan THP keluar daripada negeri Sarawak. Apakah perjanjian Malaysia 1963 Sarawak mesti dapat manfaat daripada tabung haji? Kenapa nak dikeluarkan daripada Sarawak? Jadi saya nak oleh yang demikian, demi harta dan hak umat Islam, demi maruah, demi kesucian institusi Islam, demi masa depan kegemilangan Islam, Yang Berhormat Parit Bunta berulang kali berbahas dalam Dewan ini, keluarkan ayat-ayat Quran. Saya gulung. Dan saya nak bagi tahu bahawa Parit Bunta seorang yang niatnya tak baik. Dia masukkan dalam Facebook dia gambar saya bergari. Lock up SPRM. Dia bagi tahu dalam ni Mujahid cabar Aziz Rahim debat isu tabung haji. Gambar ni banyak gambar lain. Kalaulah dia baik, dia takkan letakkan gambar. Niat dia tak baik. Dan saya juga nak rekodkan dalam Dewan Yang Mulia ni. Saya pernah minit masa dia mula-mula jadi menteri. Saya suruh bentara, saya minit. Yang Berhormat Datuk Menteri, saya nak jumpa bincang di kantin. Hantar ke beliau, dia jawab balik, tak perlu jumpa. Dan ini juga kezaliman yang mereka buat terhadap kaki tangan tabung haji. Mereka digantung kerja hari ini 603 hari. Tak ada tindakan, gantung kerja macam itu. Tak zalim ke Pakatan Harapan ni? Jadi itu sebab mesti dijawab. Ini mesti dijawab. Jadi saya ingin mengusulkan, agar satu Suruhanjaya siasatan diraja RCI ditubuhkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah paguh hari ini bagi mencari kebenaran di sebalik satu skandal yang amat memilukan masyarakat Islam negara kita. Sekiranya RCI ditubuhkan, maka saya sendiri menawarkan untuk menjadi individu pertama di siasat dan beri kerjasama bagi membuktikan kebenaran dan hakikat sebenarnya yang berlaku dalam institusi tabung haji pada hari ini. Terima kasih Waling. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat tadi saya bagikan peraturan mesyuarat 36/12. Saya akan tamatkan Peraturan mesyuarat, Tuan Speaker. Saya nak last kali, saya nak bagi pantun je. Saya nak bagi pantun je, Datuk Speaker, saya nak bagi pantun je. Tuan Speaker. Sorong papan, tarik papan. Peraturan mesyuarat. Buah keranji di atas peti. Rakyat yang undi Pakatan